Saya Norima binti Daud, YE 20171363, dan rakan saya Venelia Rovenda Samudin, YE 20171368, dan Cecilia Paimin, YE 20171370, akan membentangkan tajuk Human Capital Challenges yang di mana kami telah memilih dua artikel yang berkaitan dengan human capital. Artikel tersebut ialah David McKenzie and Marcin Jacin yang bertajuk Migration, Remittance, Poverty and Human Capital Challenging in Conceptual and Empirical Challenges. Bagi artikel kedua pula adalah berhubung isu artikel Dr. Abianojo Mary Chikezel tentang corruption as a major challenge of human capital development in Nigeria. Sebagai pengenalan, apa yang kita tahu, model insan ni terdiri daripada pekerja yang mempunyai kemahiran ataupun tidak. Secara kasarnya, setiap pekerja boleh melakukan kerja dan menghasilkan produk, tetapi cara yang berbeza bagaimana produk tersebut dihasilkan. Kami mengambil contoh pembuatan kuih bahulu pada secara tradisionalnya yang menggunakan tangan dan membakar bahulu tersebut menggunakan sabut. Tapi pada hari ini dengan kemajuan teknologi, pembuatan kuih bahulu boleh menggunakan mesin pengadun dan membakar menggunakan kuasa elektrik yang lebih efisien. Sebagai pengenalan, untuk memahami maksud pembangunan modal insan, kita perlu tahu dan jelas adalah penting seseorang pekerja itu mempunyai kemahiran dan mempunyai model insan yang berkualiti bagi menghasilkan sesuatu produk yang lebih efisien. Berhubung isu dari artikel pertama, iaitu yang ditulis oleh David McKenzie and Marcin Jacin pada 2007, berhubung migration, pengantaran wang, kemiskinan dan modal insan, konsep serta cabaran dari segi empirikal. Dari segi objektif, penyelidikan ini adalah bagi menilai cabaran yang dihadapi oleh penyelidik yang berminat untuk mengukur kesan migrasi dan pengiriman wang keluar dan ke atas ketidaksamaan dari segi pengantaran wang tersebut atau dari segi pekerjaan migrasi tersebut yang dihadapi dalam mendapatkan penyelidikan berhubung dasar polisi. Artikel dari segi metodologi, artikel ini cuba mengupas menggunakan metod dengan menyediakan soalan-soalan kualitatif serta membincangkan saluran dan cabaran yang memberi kesan dari segi kebajikan.
Penemuan artikel ini kesimpulannya dasar polisi kerajaan Hai, nama saya Venilia Rovenda Samudin, nomor metrik YI 2017-1368. Pada kali ini saya akan membentangkan mengenai isu dari artikel kedua yang ditulis oleh Dr. Obianuju, Mary Chikezi, Dr. Ngozi Hope Zewi, dan Eme Julu Gerald A. Artikel ini ditulis pada Mei 2016 yang bertajuk Corruption as a Major Challenge of Human Capital Development in Nigeria. Dapatan kajian ini mendedahkan bahawa rasuah adalah satu cabaran utama pembangunan model insan di Nigeria. Rasuah telah membantutkan pembangunan manusia dan seterusnya membawa kepada pencapaian matlamat kebangsaan yang tidak realistik. Kajian ini juga menyimpulkan bahawa rasuah umpama kanser atau virus yang memberi kesan yang buruk terhadap pembangunan model insan dan kecuali asap itu ditangani negara akan kekal belum dibangunkan. Oleh itu, cabaran utama bagi pembangunan model insan adalah masalah rasuah di kalangan pekerja. Adalah dicadangkan bahawa ia harus menjadi matlamat dasar kerajaan Nigeria untuk menyokong perjuangan dengan perundangan yang sesuai untuk pembasmian rasuah. Keperluan untuk latihan dan pembangunan pemegang jawatan untuk pelaksanaan dasar dan keputusan kerajaan yang berkesan dan cekap haruslah diterapkan. Bagi metodologi kajian ini ialah metodologi yang digunakan dalam jurnal ini adalah Human Development Index iaitu HDI dan ianya mengukur untuk menilai kemajuan dalam 3 dimensi asas perkembangan manusia. Yang pertama, panjang dan sehat. Yang kedua, akses ke pengetahuan. Yang ketiga, standard hidup yang baik. Ini adalah paradigma pembangunan yang sangat ketara dalam menilai sumber manusia bagi pembangunan negara. Ia juga ditujukan untuk mewujudkan persekitaran di mana orang dapat sepenuhnya mengembangkan potensi mereka dan jalani kehidupan yang produktif dan kreatif sesuai dengan keperluan mereka dan minat. Penemuan dari artikel ini ialah dari segi tinjauan konseptual. Negara Nigeria mencatatkan sejarah tahap rasuah yang tinggi. Hal ini telah menjadikannya sukar untuk mencapai potensi sepenuhnya, terutama di bidang pembangunan model insan. Rasuah adalah kompleks, sakit sosial yang melanda banyak negara. Ia juga akan melemahkan institusi demokratik, melambatkan pembangunan ekonomi, dan menyumbang kepada ketidakstabilan pentadbiran Bank Dunia. Mendefinisikan rasuah sebagai penyalahgunaan pejabat awam untuk swasta memperolehi rasuah juga akan merosakkan pembangunan ekonomi dengan menjana penyelewengan dan ketidakcekapan yang ketara. Pada pandangan pengkaji, rasuah telah banyak menyumbang kepada kemiskinan dan penderitaan yang besar terhadap penduduk Nigeria. Oleh itu, terdapat banyak punca rasuah yang telah dibincangkan oleh para sarjana Kita juga perlu ketahui mengenai dorongan utama rasuah di Nigeria. Antara faktor-faktor tersebut adalah penilaian dalam masyarakat, keterbelakangan, kekurangan sekatan terhadap individu, etnik, dan rasuah yang dikenal pasti sebagai mekanisme psikologi anggota individu bahwa memaksa mereka untuk berusaha tanpa henti untuk kejayaan material.
Terima kasih. Pembentangan saya sampai di sini saja dan pembentangan ini akan diteruskan oleh Cecilia. Sejahtera, saya Cecilia Paimirani, pelajar PLUMS, nombor kad metrik YE 20171370. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai cadangan. Cadangan yang kita dapat melalui kedua-dua artikel adalah dalam mencapai negara maju, pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan yang relevan tentang beberapa isu yang berkait rapat dengan modal insan. Cadangan bagi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh migrasi dan pengiriman wang pada artikel pertama adalah menyelaraskan sebuah polisi yang dapat memberi pemahaman yang menyeluruh berkenaan satu pihak dan kemiskinan yang dihadapi modal insan. Di sisi lain dapat memberi prasyarat dasar yang cukup berkesan. Selain itu, bidang penyelidikan berorientasikan dasar yang relevan perlu sebagai satu interaksi migrasi dengan selaras adanya program kerajaan. Program tertentu mungkin memerlukan penyesuaian semula berdasarkan kesan penghijraan atau sebaliknya. Seterusnya, ringkasan berkaitan artikel. Berdasarkan dapatan dalam kedua-dua artikel ini, apa yang saya dan rakan saya dapat ringkaskan bahawa negara Nigeria merupakan antara negara yang termiskin dalam dunia, termasuk dengan Afrika. Kekangan ini telah menjadi sumber pencarian ekonomi negara mendadak menurun setiap tahun. Pengkaji juga telah menyenaraikan beberapa sebab dan punca permasalahan itu berlaku. Dalam kajian ini, pengkaji telah menyenaraikan teknik yang digunakan untuk mengenal pasti masalah tersebut. Kerajaan perlulah membenteras rasuah dan memperketatkan lagi rang undang-undang di setiap negara agar amalan rasuah tidak digunakan dan modal insan dapat digunapakai dengan baik. Sebuah rasuah juga sangat membahayakan manusia, pembangunan modal insan dan menjadikan negara kita tidak berkesinambungan dari segi ekonomi ataupun politik lah. Okay. Sebagai penutup di sini, orang awam harus berorientasikan kepada sistem nilai yang lebih baik. Ia adalah penting untuk mengekalkan kesedaran dan literasi masyarakat. Program yang menyedarkan rakyat mengenai hak mereka dan dapat mempertahankan hak-hak ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, dasar yang diperlukan bagi negara untuk memaksimumkan faedah kesejahteraan migrasi antara bangsa sangat berbeza dengan tindak balas yang diperlukan untuk migrasi dalaman. Antara cara yang dilakukan untuk mengenal pasti masalah ini adalah dari segi mengukur kepentingan penghijraan, mengenal pasti saluran penting dan soalan yang relevan dari segi penghantaran, bagaimana migrasi dan pengiriman wang memberi kesan kepada pelbagai taraf hidup dan jumlah hasil yang diperolehi. Selain itu, mengenai data syarat minimum adalah memiliki variabel dalam pencarian yang menunjukkan adakah isi rumah mempunyai pekerja di kalangan pendatang asing. Maklumat mengenai jumlah kiriman wang sangat membantu tetapi tidak mustahak. Kedua-dua pemboleh ubah ini merupakan model migrasi secara khas melalui tinjauan isi rumah. Sekian itu saja daripada saya dan terima kasih.